اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 21. Surat 21 baris yang ke-6 daripada atas. Surat 21 baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Berdalil pada kejahatan, berdalil dengan iradah. Berdalil pada kejahatan, berdalil itu dengan iradah. Itu tajuk dia. Berdalil ni kalau kita kata beralasan, berhujah. Berdalil dengan makna beralasan, berhujah pada kejahatan, pada kejahatan yang dilakukan. Sama ada sebelum melakukan kejahatan ataupun selepas daripada melakukan kejahatan. Sebelum, sedang ataupun selepas melakukan kejahatan. Akan melakukan kejahatan. Kenapa kamu hendak melakukan kejahatan? Berdalilkan dengan iradah. Iradah yang menentukan saya akan melakukan kejahatan ni. Contoh, kenapa kamu sedang buat kejahatan ni? Iradah yang menentukan saya buat kejahatan. Kenapa kau sebelum ini kamu melakukan kejahatan? Kerana iradah yang menentukan saya sebelum ini melakukan kejahatan. Itu dipanggil berdalil pada kejahatan, berdalil, berhujah, beralasan dengan kejahatan yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan ataupun yang lagi akan dilakukan. Berdalil dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan kejahatan yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Apa hukum berdalil seumpama ni? Tidak harus. Apa makna tidak harus? Yakni haram, bukan dosa besar bagi seseorang. Tidak harus berdalil, berhujah, beralasan dengan kata seseorang. Tidak harus bagi seseorang berdalil, berhujah dengan kata seseorang. Apa kata dia tu? Ini perkataan dia ni. Kalau sekarang ni dibuat cotek dua atas, pembuka kata, kemudian di penghujung tu penutup kata. Pada ni kan perkataan yang dikata tu kan, dia akan buat cotek dua atas sebagai pembuka kata, kemudian penghujung kata tu dia ada cotek dua atas pula. Ni kena catat dua ni. Ini perkataan dia. Apa kata dia ni? Tiap-tiap maksiat dan kejahatan
kesemuanya dengan kehendak Allah. Contek penutup kata. Tidak harus bagi seseorang berdalil, berhujah dengan katanya. Apa kata dia? Ni kataan dia. Tiap-tiap maksiat dan kejahatan, kesemuanya dengan kehendak Allah. Itu panggil berdalil dengan iradah. Berdalil pada kejahatan dengan iradah. Mana? Tiap-tiap maksiat dan kejahatan, kesemuanya, kesemua tiap-tiap maksiat dan kejahatan dengan kehendak Allah, dengan qada Allah yang bersifat dengan iradah. Ni berdalil dengan iradah. Dalam perkataan tu dengan kehendak Allah samalah. Dengan iradah tu hak asal, dengan kehendak Allah tu terjemahan Melayu. Ataupun tiap-tiap maksiat dan kejahatan, kesemuanya qada Allah. Samalah dia. Ni dia berdalil seumpama tidak harus, yakni haram. Kemudian dia berdalil seumpama ni hak haram ni tidak harus ni sebelum kerja maksiat. Tak buat lagi ni. Tak buat lagi. Ada duduk main joget bandar tu. Tak main lagi ni. Baru ada iklan barunya. Pada malam sekian-sekian tarikhnya ada konsert, ada joget bandar. Dia ni pula jenis berahi benda pesen tu. Warnanya malam ni ada joget ni, malam esok ada joget ni. Masih lagi perangai lama ke? Tak berubah-ubah lagi ke? Berahi lagi ke kita pak joget gitu? Dah kalau Tuhan kendok ada situ, adalah situnya. Lagi mana lagi kita ni? Pada ni lebih kuranglah ayat tu. Dak buat maksiat lagi ni, tapi akan. Jadi orang tanya, tak berubah lagi ke? Masa muda-muda gitulah perangainya. Dah tua-tua dah ni, gitu lagi. Dah kalau Tuhan kehendak ada situ, Tuhan qada ada situ, nak kita nak lari macam mana lagi dah. Dia sandar kepada kehendak Allah, iradah Allah, qada Allah, tapi tak buat lagi ni. Hukumnya haram dah tu. Pergi tempat joget tak lagi. Tak ada lagi berdosa hak kita tempat joget. Tapi berdosa dah ni nak sandar ke Tuhan ni. Berdosa dah ni. Kena bertaubat beradang dah ni pula ni. Ni. Jadi dia berdalil dengan kata seumpama tu sebelum kerja maksiat, supaya tu ilah berdalil dia. Kenapa dia berdalil? Dia beralasan seumpama tu. Maksiat ni kehendak Allah. Sebelum dia buat maksiat, kenapa dia berdalil berhujah gitu? Ilah dia supaya ia hendak buat maksiat. Apa panggil apa ni? Supaya jadi jalan. Kenapa kamu nak pergi tempat gitu? Kehendak Tuhan. Jadi jalan dia tu. Ada ni. Jadi jalan dia. Ni haram seumpama tu. Itu dia berdalil seumpama tu sebelum kerja maksiat atau kemudian daripada kerja maksiat, ataupun kemudian daripada kerja maksiat. Kemudian ada kerja maksiat ni boleh pergi pada dua makna. Kemudian daripada kerja maksiat boleh pergi pada dua makna. Sedang buat maksiat, itu kemudian dah tu. Tadi belum lagi pergi, belum lagi buat maksiat. Kemudian daripada kerja maksiat ni sama ada sedang kerja atau panggil kemudian ada kerja dah tu. Tadi sebelum kerja maksiat, tak sampai masa lagi nak buat maksiat. Satu lagi ni kemudian daripada kerja maksiat, maknanya buat dah, sedang buat, masuk pada makna ni. Ataupun siap dah buat, siap dah, sudah dah buat maksiat. Tu masuk kepada makna kemudian daripada kerja maksiat. Haram juga. Kemudian dia kerja maksiat dengan makna sedang buat maksiat. Kenapa kamu ni lah
Tak terfikir ke nak tutup aurah molek. Kepala tu tutuplah molek orang perempuan ni. Umur ni hala ketua dah, kenapa masih lagi tak tutup aurah? Sedang buat maksiat. Nak buat guna kehendak Tuhan dah. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dia tu masih lagi dia dah aurah. Haram, dosa besar. Berdalil seumpama tu. Atau sedang. Ataupun siap dah kerja maksiat. Tadi kenapa kamu melakukan perkara Tuhan larang? Tadi siap dah ni. Nak guna Tuhan tetap dah berlaku tadi perkara maksiat. Tu sama, hukumnya adalah haram. Haram ni kalau qasad hendak lari daripada had ataupun takzir. Qasad dia nak lari daripada had. Had ni yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddun, had sakatan Allah. Had kalau banyak dipanggil hudud. Haddun banyak hududun. Tu hudud. Hudud tu jamak. Had ni satu. Had ni sakatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala ta'taduha. Had sakatan yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Allah taala ni banyaklah. Had Allah taala ni sakatan yang ditetapkan oleh taala banyak. Had jangan melampaui akan had Allah Subhanahu wa taala. Sini contohnya had sakatan Allah. Orang yang mencuri, sakatan yang disakatkan oleh Allah kena potong tangan. Ni tak boleh nak ubah-ubah dah ni. Sebab had ni yang disakatkan oleh Allah. Siapa kita yang nak mengubah sakatan daripada Allah? Orang berzina sebab 100 hutang contohnya, atau had sakatan daripada Allah. Orang yang qazaf tuduh zina tanpa 4 saksi yang adil 80 sebatan, tu had sakatan daripada Allah. Boleh tak hak 100 tu nak kurangkan, nak lebihkan? Tak boleh, melainkan kita jadi Tuhan. Boleh lah. Dan ini sakatan Allah. 100 banyak tu, sikit sudahlah. Kamu yang ambil alih sebagai Tuhan, kamu pula buat sakatan baru. Kalau tak boleh lah. Itu sakatan Allah Subhanahu wa taala. Nak lepas daripada had, sakatan Allah Subhanahu wa taala. Tu tujuan dia. Atau takzir. Takzir ni kalau kita kata kena hukum. Mana dipermalukan, dihukum. Hak ni tidak disakat oleh Allah. Cuma serah kepada qadi hakim yang menentukan. Seperti berkhalwah lelaki dengan perempuan. Berzina belum? Berkhalwah. Hukumnya takzir, serah kepada pihak qadi, pihak hakim untuk menetapkan hukum supaya jadi peringatan kepada yang lain. Sama ada kalau zaman dahulu dia arak. Pada arak ni bukan minum arak tu, apa? Arak. Apa panggil? Pada arak. Arak panggil dak. Bawa masuk kapur. Ni orang khalwah. Arak dah panggil dak. Aku tahu panggil bahasa dia. Bergaruk. Bergaruk bukan belarau. Bergaruk ke belarau? Bergaruk. Ya dok ni, kena dok bahasa ni. Hak belarok ni kita ramai-ramai belarok maulud Nabi, ramai belarok. Arak ni kita bawa dia. Ni orang yang khalwah ni. Arak panggil tu. Jangan faham kata minum arak itu bukan tu. Arak kita bawa gitu. Tu permalukan, menjadi peringatan pada orang lain. Jangan buat benda yang sama. Tu contoh tu serah kepada hakim.
Ni hukuman senyap dalam mahkamah. Hanya setakat bayar denda. Tak serik gitu orang pun tak tahu. Hak ni biar jadi orang lain ni tak berani nak buat. Kalau kita ni hak ni serah pada hakim ni. Saya sebut saja ni, saya bukan tok hakim, jangan salah faham pula. Ni takzir ni serah pada hakim. Contoh ikat di tiang bandar. Yang tepi jalan tu diikat, tulis di atas tu orang ni khalwah. Gitu. Tu permalu. Tu contoh. Serah dah hakim tapi duduk dalam mahkamah senyap. Bayar denda 1,000-2,000 senyum je keluar, orang pun tak tahu. Tak jadi sirik orang. Tapi itu pun sebahagian dia takzir. Itu terserah kepada hakim. Jadi sekarang ni dia sandar perkara jahat yang dilakukan tu kepada iradah Allah, kehendak Allah, tujuannya nak lari daripada had atau takzir. Hak ni cerita hak dengan kerajaan. Kita samalah juga. Anak kita buat salah, kita pun marah ke dia. Kita pun marah ke dia. Dia pun takdir Tuhan kamu. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak lepas daripada kena piang. Ni sama ni. Ada ni. Sama ni. Apa tujuan dia sandar ke Tuhan? Benda salah dia buat tadi, nak lepas daripada kena hukum ke mak dia. Samalah. Ini cerita hak takzir, hak kerajaan. Hak dengan mak ni pun dia nak lepas dah hukuman. Pernah sekali tu bagus mak dia ni. Dia mengaji bab akidah, dia pun balik mengajarkan anak dia. Dia royakkan anak dia. Budak ni jenis akalan. Mak dia mengajar baik jahat qada Allah. Baik jahat qada Allah. Tapi mak ni ajar dak lengkap. Dak peringat, ini pegangan. Jangan duduk sandar ke Tuhan, ni sebuah percakapan, ingat baik budak contoh. Ingat baik anak ini pegangan. Tapi mak ajar dak lengkap. Siapa masa anak tu buat salah, sebelum ni dihukum. Sekarang nak hukum, mak baru ni mak ajar baik jahat qada Allah. Jadi saya buat salah ni qada Allah lah. Kenapa mak masih lagi nak hukum saya? Anak dia jawab gitu. Mak ni pula ilmu tak cukup, berhenti setakat tu. Mari ngaji pula kemudian ustaz anak saya ustaz, dia pun ceritalah. Saya nak hukum dia sebagaimana biasa. Dia kata dah mak mengajar baik jahat qada Allah kan, pun mak nak hukum. Lepas tu saya pun jadi tak tahu nak apa lagi ni. Mana apa ni? Dia dak kemah lagi. Tapi dia bagus dah. Mana cerita dah bab pegangan baik jahat ni qada Allah. Tapi hak anak dia tu sandar kepada qada Allah, nak lepas daripada hukuman tu, dia tak belajar lagi tu. Lepas tu biasa hukum macam mana? Biasanya rotanglah selo-selo, dia kata. Rotanglah selo-selo. Budak cukup umur 10 tahun dah ni. Rotanglah selo-selo, bukan rotang atas jalan menyakitkan. Rotang hanya untuk mengajar saja, bukan nak menyeksa. Jadi kalau sebelum ni kata rotang kalau sekali, sekarang ni kena rotang 2 kali. Kenapa kena rotang 2 kali? Yang pertama rotang kerana buat salah. Yang kedua rotang kerana buat salah yang kedua, sandar perkara salah kepada qada Allah. Itu salah yang kedua pula. 2 kali hukuman. Pada ni. Sebagaimana pernah berlaku pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak menghukum orang mencuri dengan kerak tangan. Bila nak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pencuri tu, kenapa kamu mencuri? Jawab pencuri tu, qadallahu alayya. Tu qada Allah atas aku tu mencuri. Disandar pada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Disandar kepada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar pun memerintahkan supaya pencuri tadi tu dipotong tangan dan dipukul dengan sebatang. Panggil apa? Dengan aswat. Aswat ni panggil apa? Cepeti apa panggil?
Pukul sekali, piak sekali. Maka ditanya akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa selepas dia kerat tangan kena pukul pula? Kerat tangan hududullah, sakatan yang ditetapkan oleh Allah. Allah hanya perintah faqta'u aydiyahuma, potong akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Tak ada pun Quran kata potong tangan dan pukul, tak ada. Kenapa saya nak tambah? Ni hududullah, tak boleh tambah. Kenapa saya nak tambah dengan pukul? Saya nak pun jawab, potong tangan kerana mencuri, pukul kerana dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Pukul kerana dia menyanda perbuatan jahat mencuri kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Situ pukul tu kerana tu, bukan pukul kerana mencuri. Jadi hukumannya bertambah. Mencuri kerat tangan, kemudian dia sanda mencuri tu pada qada Allah. Sayyidina Umar suruh takzir. Surah pada kerajaan lah nak hukum. Takzir daripada Sayyidina Umar, pukul. Ni dia kena pukul. Ada ni. Sebab apa? Sebab dusta atas Allah Subhanahu wa taala, menyanda perbuatan jahat mencuri kepada qada Allah, itu dipanggil dusta. Kenapa dusta? Hakikinya gitu kan, dusta lah. Hak sebenarnya kena ikut sebagaimana hak Al-Quran suruh. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kejahatan, keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad, datang diri engkau sendiri. Itu hak sebenar. Hak Tuhan kata hak buruk datang diri engkau sendiri. Jadi mencuri ni hak tu hak engkau, hak tu hak sebenar. Tiba-tiba kata hak Tuhan, hak tu dipanggil dusta. Kemudian hak Sayyidina Umar kata dusta ni apabila menyanda perbuatan jahat pada Allah ni, hak tu Quran yang kata. Quran yang kata menyanda kejahatan kepada qada Allah, nisbah percakapan itu dusta. Mana Quran kata? Dalam ayat Allah Taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Tuhan royak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaqulul ladzina asyraku, lagi akan berkata mereka yang menyerutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan royak ke Nabi kita, lagi akan berkata. Tu sedap Nabi tu. Kafir nak kata lagi, Tuhan royak dah, lagi akan berkata. Ada ni, lagi akan berkata mereka yang menyerutukan Allah. Apa kata dia? Lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Jikalau menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah, dan bapak-bapak kami pun tidak akan menyekutukan Allah. Jikalau Tuhan kehendak. Jadi kami menyekutukan Allah sekarang ni kan Tuhan kehendak. Ni puak syirik kata ni. Puak syirik kata jikalau menghendaki oleh Allah bahawa kami tidak menyekutukan Allah, jikalau menghendaki oleh Allah bapak-bapak kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami dan nescaya bapak-bapak kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu. Kan Tuhan kehendak dah seumpama tu. Tuhan jawabnya kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah, alasan ginilah pendustaan yang dilakukan oleh mereka sebelum daripada mereka. Hak dulu-dulu pun gini dah alasan. Apa dia? Kadzdzabal ladzi, pendustaan yang dilakukan. Dusta. Tuhan kata dusta. Disyirik kepada Allah. Kenapa? Kalau Tuhan tidak kehendak kami syirik, kami tidak akan syirik lah. Kalau Tuhan tidak kehendak bapak kami syirik, bapak kami tak akan syirik lah. Jadi sekarang ni mereka syirik tu kerana Allah yang kehendak mereka syirik. Ni pendustaan.
sama dengan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang syirik sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ceritanya Tuhan kata gini ni dusta. Sebab tu kalau orang ni, kenapa kamu buat benda salah ni? Kehendak Allah, dusta kamu. Kata gitu lalu. Mana ni? Tuhan kata berdusta. Tu saya nak kata dusta. Kenapa pukul pencuri tu? Kerak tangan kerana dia mencuri. Pukul sekali kerana dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menyandar perbuatan jahat kepada qada Allah. Jadi maknanya sandar perbuatan jahat kepada Allah kena takzir, kena hukum pula. Sama macam cerita tadi. Dah kalau anak tu buat benda salah, nak piak sekali, nak pukul sekali, tiba-tiba kamu katakan baik jahat kehendak Allah. Kenapa nak pukul lagi? Kena pukul sekali lagi. Kenapa? Kerana buat salah kali yang kedua. Double salah orang panggil. Double salah. Kau apa? Bila double salah, double hukuman. Hak piak sekali, kena tambah sekali lagi. Hak piak pukul sekali tu, kerana buat salah tadi. Hak pukul kali kedua, kerana menyandarkan perbuatan salah kepada qada Allah. Salah kali yang kedua. Ni anak sandar ke Tuhan, senyapmu. Nak tanya semula pula. Mana ni? Jadi kata nak lari daripada had dan takzir ni bukan hanya hak kerajaan tu je. Samalah juga. Nak hukum, nak ambil tindakan. Nak ambil tindakan, kenapa kamu ni? Kenapa kamu ni khija? Tidak amanah. Kerjaan tidak sempurna. Kenapa? Kerana kerja lebih kurang. Orang lain kerja molek-molek ada siap molek-molek ada. Hak ni seorang ni hak jenis malah. Tain pergi minum air awal-awal. Orang masuk dah kerja, dia duduk minum air lagi. Contoh, akhirnya kerja tak siap. Bila pihak majikan nak ambil tindakan, marah ke nak ambil tindakan ke nak apa ke, tiba-tiba qada Allah, kena tambah tindakan, kena tambah hukuman. Kena gitulah. Tapi saya pernah cerita tu lah, boh tak ngaji. Anak buah mengaji tak betul orang panggil. Jadi apabila anak buah buat kerja tak jujur, jadi kerjaannya tak sempurna. Bila bos marah, maknanya bos takdir Tuhan dah. Bos pun bunyi takdir Tuhan, bos pun berundur. Kemudian barulah bos ngaji. Tak boleh dia ustaz sandar kepada Allah. Benda tak baik memang tak boleh. Dah lama kena anak buah saya, tapi saya marah je takdir Tuhan. Saya marah je takdir Tuhan. Dah kenapa awak tak marah kali lagi tak kena marah lebih marah lagi daripada kerja tak betul. Hak disandar ke Tuhan, kerja tak betul dia kena marah lebih daripada marah kerana kerja tak betul. Kena begitulah. Bukan setakat 2 kali marah, bukan setakat 2 kali ambil tindakan. Marah kali yang kedua, tindakan kali kedua kena menyandar kesalahan dia kepada Allah. Itu kena lebih lagi marah. Gitu kata. Senyap. Anak buah kata takdir Tuhan bundu. Senang getir dia anak buah. Anak buah pun jahil, boh pun jahil. Tidak harus menyandar perkara yang maksiat, yang jahat, yang salah kepada iradah Allah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nisbah percakapan. Macam mana? Hak bab pegangan, hak tu tetap dah. Baik, jahat, qada Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau berpegang perkara jahat bukan qada Allah, Allah hanya mengetahui. Ini akidah Mu'tazilah. Yang sesat, yang khilaf ulama, sesat ni siapa tahap kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Fasik ni akidah yang besar-besar, mubtadi' ni orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah sesat. Ahli neraka. Ni atas pandang kata tak kafir.
Atau kata tak kafir walaupun semayang puasa sah, walaupun pergi Mekah sah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab akidahnya sesat. Berpegang perkara jahat bukan datang daripada iradah, datang daripada kehendak, datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebut berulang-ulang. Macam sebut melepaslah. Saya asal-asalnya mengajar memanglah tanya orang nak mengaji. Orang nak mengaji biasa minta pekoh. Mula-mula dulu. Dan saya pun lebih selesa baca pekoh, lebih senang nak banding dengan tauhid. Orang minta pekoh sedang moleklah pekoh. Kalau fardhu ain pekoh bab semayang. Barulah faham realiti, duk belajar bab semayang, duk comel bab semayang, tiba-tiba bab pegangan tak lulu. Kita ajar bab semayang pun tak ada manfaat lah kalau pegangan tak tu. Semayang tu tiang sekalipun akidah ni tapak. Ingat baik tu. Jadi kiang-kiangnya mengajar tu tak kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan agama bab semayang ni, Nabi jadi rasul hampir 12 tahun dah. Walaupun Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi masih lagi berada di Mekah, tapi setahun lebih dah sebelum Nabi kita nak hijrah ke Madinah, dekat-dekat dah setahun lebih Nabi nak hijrah ke Madinah. Berarti Nabi jadi rasul sudah hampir 12 tahun. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj difardukan semayang. Sebelum tu penekanan adalah kepada akidah. Tiba-tiba kita akidah dak cara bab semayang. Ni orang panggil apa? Pengajian bid'ah. Kita mengajar tu dak kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah kita mengajar bab semayang tu ilmu syariat Nabi. Tapi Nabi ajar macam mana semayang dulu ke akidah dulu? Nabi bawa akidah dulu. Kemudian difardukan semayang. Kita ajar semayang dulu. Akidah tak ajar tu panggil bid'ah. Barulah musing semula balik kepada kita akidah. Mari daripada ketentuan jahat. Mari daripada perkara jahat, tiba-tiba orang duk ngaji lama tu, hei, hak jahat mari Tuhan juga ke ustaz? Patut kok mana pula ni? Ni barulah sedar. Dia duk ngaji pondok dalam bab akidah ni hak banyak fardu kifayah, hak fardu ainnya simple je. Saya mengaji kitab-kitab hak agak besar sikit, kita cari kitab Arab pun ialah juga hak fardu kifayah banyaknya. Kadang-kadang bila tak telaah tak baca hak fardu kifayah tak ingat boleh, tapi hak pegangan tak konsep dah dari situ dah pegangannya. Tu takut nak ajar Pak Bekoh, takut bukan hak asal fardu ain, hak asal fardu itu simple. Hak cabang-cabang dalam dia, dalam usuluddin ni, dalam tapak agama ni dia ada cabang dia, furuk dia. Takut salah hak cabang tu, takut sangat Sebab ngaji pun ngajilah, tapi gitulah. Macam ngaji kitab Bekoh lah, ngaji kitab Bekoh gitu juga, ngaji bab muamalah, munakahat, janayah, ngaji kitab-kitab Arab. Tapi ingatan kita kurang, penumpuan kita kurang. Kita lebih ingat kepada bab taharah, bab semayang, hak fardu ain je hak kita lebih ingat. Hak kita lebih ingat hak fardu ain, bab taharah ingat, bab semayang ingat. Naik bab zakat tu pun pening dah. Belajar semua. Tapi dah ingat dah. Kalau kata zakat unta, zakat lembu, zakat kambing, berapa ekor? Kena mikir beradang pula situ je nak jumpa berapa ekor. Tak belajar? Belajar. Lepas tu apa tak ingat? Ilmu fil kitab. Ilmu dalam kitab, bukan ilmu dalam dada. Kena buka kitab baru boleh jawab. Lepas tu bab ibadat lagi tu. Bab zakat, bab ibadat. Bab haji, bab ibadat. Tak belajar? Belajar sangat-sangat. Lepas tu ingat ke tak? Dah pun nak ingat. Dah belajar bab haji, belajar je. Mekah tak gigi pun. Dah, nak faham nak. Abang apa ni? Teori. Praktikal tak ada. Gelak gambar. Gelak gambar. Masuk pula bab muamalah, munakahat, janayah. Tu ngaji jelah. Sama juga ngaji tauhid. Ngaji tauhid ni takut sebab hak kita duk pegang hak asas-asas je. Hak duk ngaji-ngaji hak fardu kifayah, hak cabang-cabang tu, kadang-kadang ngaji tapi tak pernah ingat dah. Setakat hak asas-asas fardu ain pegangan.
Ada ni. Jadi dah tengok Allah kata macam mana boleh ni. Kita nak ngaji hak semayang, nak comel semayang tiang agama. Kotak jahat pun boleh tanya lagi. Mula-mula tu jadi macam saya sendiri pun jadi macam dah mana pula? Kan rukun iman kita kan, baik jahat qada Allah kan. Dah mana pula? Jadi hak tanya pun cengang, kita hak tukar nak jawab pun cengang. Dah tidak jawab dah ni. Barulah buka kitab semula. Apa dia hujah Mu'tazilah? Baru cerita balik hujah Mu'tazilah ni. Kan tidak ada heran mana. Sebab apanya tu rukun iman je, baik jahat apa masalah? Masa dulu sama juga bab ikhtiar usaha. Jabariyah ke Qadariyah ke dak ambil berarti mana? Sebab jelas kita ngaji bab pegangan ni. Bab ikhtiar usaha ahli sunnahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana. Tak berat manalah sebab itu jelas sangat. Siapa bab ikhtiar usaha pun begitu juga, ada tundur jadi Jabariyah, Tuhan tak ada. Kita tu Jabariyah tu. Ada pula hak telajar pilihan perbuatan hak kita sendiri. Ada benda. Baru tu barulah buka semula kitab, tengok balik. Tu pun takut lagi tu. Senang ngajar fiqh. Fiqh bukan ngajar fiqh zakat haji, fiqh bab taharah, fiqh bab semayang, syarat semayang, rukun dan syarat bagi rukun, syarat berjemaah. Tu je, muafiq masbuk. Ngajar tu je, mudah sangat je tu. Tu hak pada ain je tu. Sama dengan tauhid. Kalau baik jahat, waktu pada ain akidah kita. Ikhtiar usaha ahli sunnah macam mana? Samalah juga. Itu asal je. Bila nak mengajar semula tu memang satu perkara lah pula ni. Ada ni. Bab perkara jahat, lepas tu bab ikhtiar dan usaha. Lepas tu saya cerita sangat hok saya dengar rakaman hok Baba N sepanjang. Orang tahu dalam WhatsApp grup bekas-bekas pelajar Baba N. Soalan ikhtiar usaha, pendek je, orang kerak dalam 3-4 minit je. Soalannya, adakah pilihan kita ni, ikhtiar kita ni Allah menentu juga ke? Soalan dia. Kita ahli sunnah kan, kita ada ikhtiar, ada pilihan hati. Kita ahli sunnah wal jamaah. Soalannya, adakah ikhtiar pilihan hati kita ni kehendak Allah juga ke? Ketentuan Allah juga ke? Soalan gitu. Baba jawab kau ni. Pah? Pada pah? Pada pah ni? Ejiwan ni PAH gitu. Pah? Kalau bukan kehendak Allah, kalaulah ikhtiar kita ni, kalaulah pilihan kita ni bukan kehendak Allah, mari mana awal tu gua kata. Awal tu manja tu gua tanya. Kalaulah pilihan kita ni bukan kehendak Allah, mari mana pilihan kita tu awal? Mesti mari Tuhan belaka. Jadi bunyi awal tu makna soalan ni budak sangat Lepas kata awal tu, guru pun suka. Orang yang tekan ngaji pula suka sama. Dia punya awal tu lah. Budak, so apa pesen ni? Budak kalau kita kata kau. Dah kalau bukan kehendak Allah, pilihan kita mari mana budak? Gitulah kalau kita kata kau. Budak lagi tu tanya apa lagi soalan? Ikhtiar pilihan hamba ni mari daripada qada Allah juga ke? Dah mari mana kalau tak kehendak Allah? Budak, gitulah. Awal, mari mana kalau tak kehendak? Kita sendirilah pilihan. Itulah Qadariyah sesat. Takkan hak tu pun tak kerti. Mana soalan ni orang soal. Sebab kita rukun yang kenal, semua hak Tuhan belaka. Bukan pilihan kita hak Tuhan. Ni lah terdetik di hati pun Tuhan buat. Hak Tuhan belaka. Sebesar zarah pun tidak ada mereka hak Tuhan belaka. Itu rukun yang kenal. Mengesakan Allah pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tanya apa lagi? Hak ni mari Tuhan juga ke? Tanya buat apa?
Kau tak mari Tuhan, mari mana lagi? Takkan jadi sendiri. Mana tunggu jawab tu soalan tu mana? Awal, mari mana kalau tahu tak tentu? Kalau kita budak, tanya apa lagi soalan gitu? Tapi mulai-mulai ada bukan awal, bapa awal pun sama. Dah pilihan kita sungguh dah lah. Bukan kehendak Allah dah. Tu qadariyah. Tu jelas sangat tu bab kita usaha tak ahli sunnah macam mana qadar jabariyah. Jadi masa ngaji dulu tak berapa ambil tu sangatlah sebab pegangan tetap dah. Sama dengan kat perkara jahat. Tak mikir panjang dah, sekat tu je. Baik jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Duk tangga tu je. Tiba-tiba duk ngaji bab semayang. Mereka juga yang minta nak ngaji bab semayang. Dah nak ngaji kita apa ni Ustaz ambil cerita bab semayang lah. Ambil lah cerita bab semayang. Mereka yang minta bab semayang. Tiba-tiba bab akidah pun tak selesai lagi minta bab semayang. Nak baca pula kitab tauhid. Barulah jumpa. Ramai juga je ni berpegang hak jahat bukan qada Allah. Kalau tidak beriman hak jahat bukan qada Allah. Allah secari Tuhan lain. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, man amana bi walam yu'min bil qadari khairihi wa syarihi. Tuhan kata fal yaltamis rabban ghairi. Tuhan kata ada hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku, beriman Allah sebagai Tuhan, walam yu'min bil qadari khairihi wa syarihi, padahal tidak beriman ia dengan qadar Allah, baik dan jahat tu qadar Allah, tak beriman. Tuhan kata kan, fal yaltamis rabban khairi, maka hendaklah dia mengambil, hendaklah dia mencari Tuhan selain daripada aku. Pergi cari Tuhan lain lah. Tengok tu. Tuhan perintah cari Tuhan lain. Cari Tuhan lain mana? Rajin semayang, rajin puasa, rajin pergi Mekah. Cari Tuhan lain lah. Kalau tidak beriman dengan qadar Allah, baik dan jahat, Allah suruh cari Tuhan lain. Tak ada dah Tuhan lainnya, Allah je Tuhan. Berimanlah. Qadar baik jahat tu hak dia belaka. Tak sudah buat alasan pelik-pelik lah. Takkanlah hak jahat Tuhan juga, tak payahlah. Ni banyak orang ikut akal sesat. Lepas tu duk bertahan dengan akal sesat. Siapa peringkat masuk dalam grup WhatsApp ahli jemaah masjid, perkara jahat ni qada Allah, gempur. Bukan grup WhatsApp puak bola, bukan grup WhatsApp puak ngai, grup WhatsApp puak ahli jemaah masjid. Masuk sudutan hak pengajaran baik jahat pun qada Allah, gempur. Hak jahat qada Allah, mari mana pula ajaran ni? Tengok. Tak ada belaka ni, punah ranah belaka ni. Tuhan perintah cari Tuhan yang lain. Kalau tidak beriman kepada qadar Allah baik dan jahat. Allah qada baik, bertuah. Allah qada jahat, celaka. Gitu je lah. Tuhan kata dalam di kursi yang lain, ana khalaqtul khair wasyarr. Tuhan kata, akulah yang menjadikan perkara yang baik dan perkara yang jahat tu aku juga yang menjadikan. Sebab apa? Sebab khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tuhan tanya lagi, hal
min khaliqin ghairullah? Adakah daripada khaliq selain Allah? Ada ke? Tak ada. Khaliq hanyalah Allah. Perkara baik jadi Allah khaliq, perkara jahat jadi Allah khaliq. Dari kursi Allah Ta'ala kata, ana khalaqtul khair wasyarr. Akulah yang menjadikan perkara yang baik dan akulah yang menjadikan perkara yang jahat. Fatuba liman qaddartu ala yadihil khair wa wailun liman qaddartu ala yadihil syarr. Maka bertuahlah bagi mereka yang aku takdirkan kepadanya kebaikan, beriman dan beramal soleh, bertuahlah. Dan celakalah bagi seseorang yang aku takdirkan kejahatan kepadanya. Tuhan takdir dia kafir, Tuhan takdir dia ahli maksiat, celakalah dianya. Dah lah. Hak Allah takdirkan kebaikan, bertuahlah. Hak Tuhan takdirkan kejahatan, celakalah dianya. Lepas tu siapa yang takdirkan kebaikan dan kejahatan? Allah. Siapa yang jadikan kebaikan dan jahat? Allah. Hanya Allah je khalik. Lepas tu kita jangan duk tanya lah. Jadi hak kafir-kafir tu takdir Allah, lah. Lepas tu warna dia, celakalah dia. Lepas tu siang ke dia? Nak siang pun lagi dah. Hak Tuhan buat ke dia tu kan? Jangan duk soal banyak sangat. Jangan duk soal banyak sangat. Siapa Tuhan kata, ya Muhammad, inna ummataka la yazalu na yakulu ma kaza ma kaza. Tuhan kata, wahai Muhammad, umat engkau ni sentiasa akan berkata, kenapa begiang, kenapa begiang. Ni banyak soal ni. Hei, hak jahat mari Tuhan juga. Hei, kenapa ni. Dan Tuhan kata ni, umat engkau ya Muhammad pasal ni sentiasa yakulu ma kaza ma kaza. Kenapa begiang, kenapa begiang, hatta yakulu hazallah khalaqal khalq faman khalaqallah. Lama-lama dia pun akan kata, Allah yang menjadikan segala makhluk. Siapa yang menjadikan Allah? Ni banyak ni. Begiang, kenapa panjang, akhirnya keluar di mulut, Allah yang menjadikan makhluk. Siapa pula yang menjadikan Allah? Ni banyak soal ni. Ialah Allah yang menjadikan makhluk. Dan Allah siapa buat? Betul lah, memang ada lah. Rumah duduk mikir dah, Allah buat langit, Allah buat bumi. Allah siapa buat? Ni anak pesan sentiasa kenapa nak usul kerjaan Tuhan. Tuhan letak dah baik-baik lah, Tuhan letak dah jahat-jahat lah. Yang kita nak soal-soal kenapa? Tu pegangan kita. Ni sebuah syariat kita pula. Kita diwajibkan suruh makruf, kita diwajibkan cegah mungkar. Mungkar tu mari daripada Allah. Tu pegangan. Kenapa kita masa lagi nak pergi cegah perkara mungkar? Allah perintah. Kenapa Allah perintah kita pergi cegah mungkar, walau mungkar tu mari daripada kehendak dia? Inilah makaza. Kenapa begiang? Akhirnya Tuhan buat makhluk. Siapa buat Tuhan? Ni pesan gini. Sebenarnya soal lah. Tuhan perintah cegah mungkar, tercegahnya lah. Mungkar tu mari mana? Mari daripada Allah. Iyalah mari daripada Allah. Dah kenapa Allah perintah cegah perkara mungkar yang mari daripada dia? Ni banyak. Panggil ni banyak ni, banyak usul ni orang panggil ni. Dah lah. Tuhan perintah cegah tu cegah je lah. Hidup fikir tu kok jeng lalu macam mana gini contoh dia mudah banding dengan hak makhluk lemah ni. Seseorang yang menetapkan seseorang tu buat satu kerja, kemudian dia pula pergi perintah pada seseorang yang lain, my god, mugi sekat tu orang tengah buat kerja, pergi larang. Dia buat kerja tu siapa yang tetapkan? Saya yang tetapkan. Lepas tu kenapa pula awak suruh larang? Kan pelik tu bunyi tu kan. Tu manusia yang lemah boleh kita tanya gitu. Dia panggil kita, dia orang-orang yang ada power, ada kuasa. Dia panggil kita, awak pergi royak ke dia tu, jangan buat kerja tu. Lepas tu kita bertanya, dah dia kerja tu siapa yang tetapkan? Saya juga yang tetapkan. Lepas tu kenapa pula awak suruh berhenti? Tanya lalu kita, pelik dah ni.
Tu sama kita boleh tertanya gitu. Pelik aja dia dah. Dia boh, dia ada kuasa, dia suruh seseorang yang buat satu kerja. Dia panggil orang lain pula, pergi cegah. Pergi cegah dia buat kerja tu. Dia buat kerja tu siapa yang tetapkan? Siapa yang tentukan? Saya juga. Kau ni pun tengok atas bawah mana pula ni. Dia pergi suruh seseorang yang lain buat, dia panggil kita pula pergi sekat hak kawan tu tengah buat. Hak kawan tu tengah buat, mari mana? Dia suruh. Kan pening kita tu. Tu sama kita. Hak dengan Tuhan ni jangan duduk soal lah. Kita diperintah oleh Allah cegah perkara mungkar. Dan mungkar tu siapa yang kehendak? Allah juga. Kenapa Allah perintah kita cegah perkara jahat yang Allah kehendak? Jangan duduk soal lah tu. Kalau Tuhan ni kita boleh soal macam soal manusia, bukan Tuhan lah jawapan dia. Kita orang ada kuasa raja, salah soal pun dia marah dah. Walaupun salah kita soal dia, raja dengan kita hak dah nasyid tu sama je dah. Raja mati, rakyat mati, hak tu apa? Orang kaya mati, orang miskin mati tu. Nasyid tu. Orang kaya mati, raja mati juga, sama macam kita je. Kalau kita nak soal dia banyak-banyak pun masalahnya. Dah kena soal murka dianya. Tu sama manusia biasa tu. Dengan Tuhan tu soal kat mana? Dia perintah kita cegah perkara mungkar, kita cegah lah. Dia perkara mungkar mari mana? Mari daripada ngendak dia lah. Lepas tu kenapa? Tak sedut makazah lah. Kenapa bergiam? Tak payah lah. Terima je, patuh je, taat je, kita hamba. Ni di antara alasan Mu'tazilah ni. Apabila Tuhan yang perintah kita cegah benda mungkar, pastilah benda mungkar yang Allah Ta'ala perintah cegah tu bukan mari dia. Itu akal Mu'tazilah. Sekarang syarak perintah dak kita cegah benda mungkar. Syarak perintah kita cegah benda mungkar. Itu alasan Mu'tazilah, benda mungkar bukan mari Tuhan. Sebab kalau benda mungkar mari Tuhan, mana mungkin Tuhan perintah kita cegah benda hak dia. Ni makan akal ni. Lepas tu saya sebut dah sebelum ni, hujah akal Mu'tazilah ni kadang-kadang serung, takut nak kemukakan. Sebab apa? Sebab makan di akal. Jual dengan akal. Allah memerintahkan kita cegah benda mungkar. Bila Allah perintah kita cegah benda mungkar, pastilah benda yang kita diperintah oleh Allah supaya cegah bukan mari daripada Allah. Kalau benda Allah perintah cegah tu mari daripada Allah, jadi dia panggil apa tu? Jadi macam sia-sia, tak berguna, jadi macam bodoh pula dah kita ni. Kita diperintah cegah benda hak mari Tuhan juga. Kan? Yang tak makan tu. Hak paruk lagi Mu'tazilah. Dia banding dengan manusia. Manusia ni macam mana? Kalau kita yang menyusun, kalau kita yang mengatur, kita yang merancang perkara jahat, kita ni baik ke jahat? Kita menyusun, mengatur, merancang perkara jahat. Kita ni baik ke jahat? Jahat. Kalau perkara jahat Allah yang nyusun, Allah ngatur, Allah letak, jahat Allah ni. Allah jahat ke? Allah tak jahat. Maka Allah tak nyusun benda jahat. Mana akal? Makan lah tu. Jangan ambil ni. Ambil ni pun orang lah bulaknya. Jadi buat sama. Kalau kita sungguh. Kalau kita sungguh. Kalau kita pergi susun, pergi atur, pergi rancang benda yang jahat, maka jahatlah kitanya. Takkan kita kata baik pula. Jadi kalau Allah menyusun, mengatur ke jahat, Allah dia jahat. Tuhan mana mungkin jahat? Tuhan baik. Kalau Tuhan baik, Tuhan tak nyusun benda jahat. Itu beberapa akal Mu'tazilah sesat. Dah Tuhan nyusun benda jahat kan? Tuhan jahat. Jahat tak jahat ni langgar perintah. Allah langgar perintah siapa? Nak timbul jahat. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tak ada orang hukum atas kau ya Allah.
Nak hukum jahat mana? Tuhan kendak benda jahat. Tuhan jahat. Tuhan langgar perintah siapa nak kata Tuhan jahat? Kepada Tuhan nak nentu baik nentu jahat pun hak dia. Itu hak Mu'tazilah jawab. Ahli sunnah jawab gitulah. Ahli sunnah jawab gitu. Kita nak kata Tuhan nentu hak jahat, maka jadi jahat Tuhan. Tuhan tak ada hukum atas dia. Tak ada hukum atas Tuhan. Lepas tu Tuhan nak letak baik, Tuhan nak letak jahat, hak dia belaka, kau pandai dia lah. Perkara jahat ni timbul jahat macam sebut ngelepah lah. Tuhan yang kata jahat. Tapi kalau tidak daripada Tuhan, tak ada jahat-jahatnya, hak dia belaka. Tapi Tuhan kata kalau mu buat jadi jahat. Sebab apa? Langgar perintah Allah, jadi jahat lah. Tapi kalau ikut Tuhan tak ada jahat-jahat, hak dia belaka. Mana? Tapi alasan Mu'tazilah hak paling masyhur, hak saya sebut mengelepah lah. Kalaulah perkara jahat kehendak Allah juga berlaku perkara jahat, kita kena hukum masuk neraka, zalim Tuhan buat gitu. Tu akal Mu'tazilah. Zalim Tuhan tidak zalim. Berpegang Tuhan zalim jatuh kafir. Maka ijma' Tuhan tidak zalim. Bila Tuhan tidak zalim, Tuhan tidak menentukan perkara hak jahat. Ni Mu'tazilah. Kita ahli sunnah memanglah Tuhan tidak zalim. Kalau Tuhan tak zalim, kenapa Tuhan kehendak benda jahat sampai masa Tuhan hukum orang yang melakukan perkara jahat buat zalim kat mana hak dia, kat mana dia nak buat guna pun. Zalim kata hak orang, biar faham kat zalim tu makna apa. Maka Mu'tazilah lari daripada zalim, Tuhan tidak kehendak benda jahat. Bawa kepada macam sebut melepas Mu'tazilah ni jadi orang ni sangat handalang, sangat kuasa, Tuhan jatuh lemah. Sebab apa? Handalang manusia boleh buat benda yang Tuhan tidak kehendak atas muka bumi Tuhan. Handalang manusia, kuasa manusia, hebat manusia, Tuhan jatuh lemah. Sebab apa? Manusia hebat kerana manusia boleh buat benda yang Tuhan tidak kehendak di bumi Tuhan. Tambah pula atas muka bumi ni baik dengan jahat. Masih banyak jahat lah. Orang kafir 3/4 dah. Dah mana-mana dah. Orang Islam 1/4 je, 2 bilion je daripada 7 bilion. Orang Islam pula ada beriman, ada tak beriman. Hak tak beriman, bukan hak Tuhan juga. Nampaknya mana hak Tuhan ni? Hak beriman pula ada hak soleh, ada hak tak soleh. Hak tak soleh bukan kehendak Allah. Di mana hak Allah Taala? Hak soleh pula bukan soleh sama-sama. Ada soleh, ada ketika buat maksiat. Apa tu? Bukan hak Tuhan juga buat maksiat tu. Nampaknya mana hak Tuhan ni? Atas muka bumi ni. Tak ada hak Tuhan. Hak makhluk belaka lah. Power makhluk, hebat makhluk, handalang makhluk, mana ni? Tuhan duduk mana? Konon lagi daripada Tuhan zalim, bawa pada Tuhan lemah. Berlaku di bumi Tuhan ni perkara yang Tuhan tidak kehendak, sewenang-wenangnya, berleluasa, bukan hak Tuhan. Mana? Konon lagi daripada Tuhan zalim. Balah kena faham molek zalim apa makna. Kata hak orang pada perkara yang tidak diizinkan. Dan Tuhan kata hak siapa? Baik ke jahat? Tuhan kata hak siapa? Nanti mu zalim ke mana hak Tuhan belaka? Jadi jangan duk makaza lah. Kenapa begitu? Tak payah hanya panjang. Payah. Ada tu lah. Apalah. Ini banyak ni. Kenapalah Nabi Adam makan wa khuldi? Turun ke bumi. Kalau Nabi Adam tak makan wa khuldi duduk di syurga tak beranak. Tak ada lah kita. Sebab apa? Tuhan tak boleh buat ke di syurga beranak? Banyak soal pula jadinya. Biarlah di syurga ni Hawa beranak, lahir ikut zuriat di syurga kan senang kan. Banyak nak makaza. Kenapa begitu? Akhirnya kenapalah Tuhan buat Nabi Adam? Kenapalah Tuhan buat langit bumi? Tuhan dah buat pun apa? Banyak kara tu, banyak kara. Jangan tu. Jangan. Timbul akhirnya Tuhan menjadikan makhluk. Siapa pula yang buat Tuhan? Ni. Sentiasa seumpama ni lah, banyak sangat akalan. Banyak soalan.
Dah ya ngaji bab pegangan faham pegang. Kita dilahirkan daripada keluarga orang Islam. Kita jadi orang Islam yang beriman. Kita boleh belajar, boleh taat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tu je. Tu orang kafir, tu bahagian dia. Kalau kita ada ruang, kita dakwah mereka, itu kewajipan kita. Gitu jelah. Lepas tu mereka mati sampai ke akhir kafir, macam Abu Talib sampai ke akhir kafir, neraka lah. Allah Abu Talib kan tolong Nabi. Macam soal lah waktunya. Macam soal lah waktu. Hak nak tolong Nabi masuk kekal neraka. Hak tolong Nabi. Hak nak bunuh Nabi, wajib syurga pula. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak bunuh Nabi. Sayyidina Umar, hak kisah dia pergi pukul adik dia tu, nak bunuh Nabi tu, wajib syurga dak sekarang Sayyidina Umar. Abu Talib duk tahan Nabi, akhirnya neraka. Dah soal dia tu. Hak Tuhan, kau dah Tuhan dah tak mana pun. Hak kisah, hak tombokkan ni Sayyidina Hamzah. Hak kisah tombokkan Sayyidina Hamzah tu. Apa nama? Wahsy tu. Wahsy. Akhirnya masuk Islam, beriman. Masuk Islam, beriman. Cuma Nabi tak ambuh lah. Macam ni. Macam Wahsy tu jauh sikit dari Nabi. Bukan Nabi benci pada Wahsy, bukan. Nabi takut ketika tengok Wahsy, hati Nabi sedih, jadi siang ke Wahsy jadi mudarat pula. Jadi Nabi suruh Wahsy ni jangan duduk depan dia sangat. Bukan Nabi benci pada Wahsy, tetapi kerana Nabi sayang pada Wahsy. Takut mari di hati Nabi teringat, ditombok. Saya nak Hamzah pot dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mari sedih di hati Nabi, takut kerana pula Wahsy nanti. Gitu je, bukan Nabi nak benci Wahsy, tapi nak ceritanya tombok Sayyidina Hamzah. Akhirnya masuk Islam. Khalid Al-Walid perang Uhud, ramai mana dibunuh orang Islam. Dia kepalanya. Tapi akhirnya orang Islam beriman. Tuhan belaka. Abu Lahab sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Nabi dakwah agama, dia hak jerkah mula-mula. Itu bagian dia. Kata kena sah agama ni. Macam tadilah. Abu Talib neraka. Ini Sayyidina Umar wajib syurga. Nak bunuh Nabi wajib syurga. Tuhan. Tuhan nak letak mana? Tuhan letak kan? Ke mana? Kan senang gitu kan. Dia tak payah soal-soal, faham, beriman, cukup mudah. Tiba-tiba kita nak soal juga benda yang dilarang, kita cari penyakit. Kita cari penyakit, kita memudaratkan diri kita sendiri. Tapi bab ketentuan jahat ni ialah orang-orang yang aliran agama pun kadang-kadang tak luluh juga berkaitan dengan ketentuan jahat. Ada segelintir seumpama tu. Sayanglah. Hak tak mengaji dah, hak mengaji aliran agama. Hak jahat bukan ketentuan Allah. Habis cerita tu. Hak tu lari daripada jelas sangat-sangat di rukun iman yang kena tu pegangan. Tapi nak berdalilkan dengan iradah Allah perkara jahat, nak berdalilkan dengan kehendak Allah perkara jahat, tidak diharuskan, haram, dosa besar. Sama ada perkara jahat tu kita belum lakukan ataupun sedang lakukan ataupun kita telah lakukan pada masa dahulu, tiba-tiba kita sandar kepada iradah Allah, kehendak Allah, qada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah haram. Bahkan saya nak kata dusta. Sebagai ayat Quran pun kata dusta, menyandar perkara jahat kepada qada Allah. Kemudian kalau kita balik pada sejarah, siapakah yang pertama yang menyandar perkara jahat kepada qada Allah? Azazil.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala rabbi bima aghwaytani, kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah jadikan aku sesat. Engkau telah jadikan aku sesat. Azazil kata, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat. Sesat ni siapa yang buat? Allah yang buat. Handalah Azazil ni. Ni kata, siapakah yang mula-mula menyandar perkara jahat kepada qada? Azazil. Kalau orang ni perkara jahat dibuat, disandar ke Tuhan, ni anak murid Azazil ni. Ya gitu dah. Ni anak murid Azazil. Tapi Azazil hok sesat tu, dia tahu kesesatan dia qada Allah. Azazil tahu perkara jahat qada Allah. Kita semayang bang tak tinggal, tak tahu pun perkara jahat qada Allah. Orang ni kira pula. Azazil hok sesat tu, dia tahu perkara jahat, kesesatan dia tu qada Allah. Salah besar dia nya kerana sandar kepada Allah. Tapi dia tahu ke tak perkara jahat berlaku dia tu qada Allah? Tahu. Macam mana kita orang semayang bang tak tinggal? Tak tahu pun hak jahat tu qada Allah. Bukan berpegang hak jahat bukan qada Allah. Berat daripada Azazil lagi jahil. Azazil tahu perkara jahat qada Allah, tapi Azazil salah besarnya oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Disandar ke Tuhan sesat dia tu. Salah besar situ. Tapi Azazil tahu tak sesat tu mari Tuhan. Tahu. Kita orang semayang bang tak tahu pun perkara jahat mari di Tuhan. Mana qada dan qada rukun iman kena baik jahat mari daripada Allah. Tapi ingat baik tu, orang yang menyandar perkara jahat kepada qada Allah, itu ikut Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani tu. Oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka aku akan menyesatkan, aku akan menghiasi, akan memperelokkan hak baik nampak tak baik, hak tak baik nampak baik, dan aku akan menyesatkan sekalian melainkan hamba engkau yang engkau telah sucikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau yang engkau telah sucikan. Hak paling besarnya sucikan akidah. Itu tak boleh disesat oleh Azazil. Disucikan hak dalam hati, tak sucikan. Itu akan lepas daripada disesatkan oleh syaitan. Melainkan hamba engkau yang mukhlasin, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya Azazil menyandarkan kesesatan dia kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menyandarkan kejahatan kita kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah percakapan, nisbah pergangan, segala-gala baik ke jahat ke, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdalil dengan demikian akan menenggah cerca orang ke atasnya, maka harus ada juga ketika yang mana kita diharuskan menyandar perkara jahat kepada qada Allah. Ada juga lah tu kena ngaji molek. Wallahu a'lam.